Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis yang berusaha semua barisan guru penolong kanan, jawatankuasa pelaksana, kaki tangan pejabat, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya anak-anak calon Miss 2021 dengan dalam merimpahan Allah Subhanahu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya memberikan beberapa informasi berkenaan dengan temuduga berkenaan dengan kemasukan murid atau pelajar ke Mahat Tahfiz ini. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang biasa saya terima, apakah dia turas? Adakah turas ini 30 juzuk? Adakah ke manakah hala tuju anak-anak kita yang selepas keluar daripada Mahat Tahfiz ini? Baik, kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan. Untuk peringkat awalnya saya perkenalkan apakah yang dimaksudkan dengan turas. Ya, turas ni tuan-tuan dan puan, ya, turas ialah pembelajaran kitab-kitab lama yang dimodernkan. Kalau dulu orang tua kita, mak ayah kita belajar di pondok, ya, kitab-kitab kuning, itulah ya kitab yang anak kita belajar, ya, tetapi dimodernkan. Ya, untuk aliran turas ini juga tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia kita hanya ada dua sahaja, iaitu yang pertama di Imtiaz Besut dan satu lagi di Mahat Tahfiz kita. Ya. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan, di Mahat Tahfiz kita ada dua aliran, iaitu aliran tahfiz dan aliran turas. Ya, untuk aliran saya akan sentuh berkenaan dengan aliran turas dahulu tuan-tuan dan puan. Ya, yang mana bila anak-anak berjaya masuk kat sini untuk aliran turas, ya, mereka secara tidak langsung mereka belajar kitab-kitab turas. Dalam masa yang sama anak-anak ini akan menghafaz 30 juzuk Al-Quran juga. Kalau sebelum ini, ya, anak-anak turas hanya 10 juzuk, tetapi bermulanya tahun ini dan tahun seterusnya anak-anak kena menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Ya. Okey, itu berkaitan dengan pelajaran turas. Dalam masa yang sama mereka juga belajar akademik macam biasa. Cuma kelebihan mereka ialah turas, ya. Untuk turas ini juga tuan-tuan dan puan, bila mana anak-anak ini melepasi tingkatan 3 atau selepas PT3, anak-anak ini automatik akan mengambil pelajaran STEM, ya. Okey, kalau dulu kita panggil aliran sains kan, tapi anak-anak yang keluar daripada aliran turas ini akan terus masuk ke aliran sains, ya, ataupun STEM. Berbanding dengan aliran tahfiz. Ya, untuk aliran tahfiz mereka macam tadi juga, mereka menghafaz Al-Quran, dalam masa yang sama mereka belajar pelajaran-pelajaran akademik macam biasa. Cuma mereka tidak ada turas lah, ya. Okey, itu untuk turas ataupun dipanggil pembelajaran syahadah ulia ataupun dipanggil juga temua. Temua ni tahfiz model ulul albab, ya. Okey, jadi anak-anak ini akan melanjutkan pengajian ke tingkatan 4 dalam aliran STEM, ya. Dan 5 tingkatan 5 akan memiliki peperiksaan SPMT. Ya, kalau biasa SPM sahaja, tapi mereka ada SPMT. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, berkaitan dengan turas dan tahfiz juga untuk akademik, anak-anak kita akan menjalani peperiksaan macam biasa PT3, ya, tapi uniknya ada tingkatan 4 peperiksaan, ya, ada SMA Sijil Menengah Agama, SMA TQ, ya, Sijil Menengah Agama Tahfiz Qiraat, Sijil Menengah Agama Turas Dakwah, ya. Kemudian tingkatan 5 mereka akan mengambil SPMT dan SPM, dan tingkatan 6 mereka ada STAM, ya, dan juga MUIT di sini. Okey, itu antara peperiksaan-peperiksaan yang ada di Mahat Tahfiz kita. Okey, untuk makluman tuan-tuan juga, ya, aliran untuk selepas mengikuti pengajian di Mahat Tahfiz ini, anak-anak kita insya-Allah, ya, mereka boleh melanjutkan pengajian-pengajian mereka di peringkat IPTA, IPT, ya, ataupun ke luar negara maupun dalam negara insya-Allah. Sebab ramai ada juga di antara yang bertanya dengan saya pengiktirafan sijil SPM pada saya insya-Allah, ya, kalau anak ini qualified, cantik keputusannya, mana-mana universiti boleh masuk. Ya, sebab dekat sijil SPM dia tak tulis pun, ya, di pondok ke mana, sekolah mana tak sebut, yang penting keputusan SPM itu.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan berkenaan dengan kelebihan yang ada di MIT Sabak Barnam ini. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kita menyediakan kelengkapan, kemudahan yang mungkin tak seberapanya, tapi alhamdulillah, ya. Kita ada menyediakan asrama. Kalau tuan-tuan masuk saja pintu besar, pintu depan tadi, dah nampak dah ada kawasan-kawasan perumahan. Kawasan perumahan itu sebenarnya adalah asrama pelajar. Ya, yang mana asrama pelajar duduk di rumah yang kami sediakan, satu rumah 6 orang. Kalau kebiasaan di sekolah-sekolah yang berasrama, asrama mereka bertingkat-tingkat, kadang ada 20, 18 orang, 22 orang, ya. Tapi kami di sini asrama pelajar satu rumah 6 orang. Dekat rumah situ ada 3 bilik, ya, di asrama. Okey, kemudian apa kelebihan yang ada lagi, tuan-tuan dan puan? Ya, asrama mereka tidak ada dikenakan bayaran. Ya, tidak ada dikenakan bayaran, termasuklah dengan makan sekali, makan 5 kali. Ya, 24 jam, 5 kali, insya-Allah gomok anak-anak kita, tuan-tuan. Ya. Okey, tak ada bayaran. Itu semua ditanggung oleh Majlis Agama Selangor, ya, Kerajaan Negeri Selangor dan juga JAIS. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita ada juga menyediakan di peringkat permainan sukan, yang mana di Mahat Tahfiz ini sukan elit kita iaitu berenang, ya, memanah dan berkuda. Setakat ini berkuda kami belum mampu lagi sebab dengan kos yang tinggi, ya. Dalam masa yang sama juga taekwondo, ya, sukan-sukan permainan lain, badminton, ya, bola takraw, bola keranjang dan sebagainya lah. Sebab apa? Kami juga berkait rapat juga dengan PPD, ya, bersama juga dengan pihak kementerian. Dan untuk makluman, tuan-tuan dan puan, ya, sukan bitara kita di sini iaitu sukan rugby. Nah, ya, sampai ke peringkat kebangsaan. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, untuk tahfiz, ya, yang mana yang mengambil dalam tahfiz maupun di yang mahfaz Al-Quran maupun aliran turos maupun aliran tahfiz, ya, kita dah susun, atur kurikulum mereka. Tuan-tuan kena bezakan sama ada kurikulum ataupun program, ya. Dia berbeza. Kalau kurikulum, kita dah susun masa bila anak ini akan khatam Al-Quran. Ya, anak-anak ini akan menghafaz tingkatan 1 7 juzuk. Tingkatan 2 8 juzuk, tingkatan 3 8 juzuk, tingkatan 4 tingkatan 4 8 juzuk. Ya, khatam tingkatan 4 selesai. Dan mereka naik saja tingkatan 5, tinggal mengulang dan juga fokus kepada SPM, ya. Dan banyak lagi program-program pemantapan hafazan, muraqabah, isbatnya, ya, musaadahnya dan sebagainya lah. Ya, itu dalam program tahfiz ni, insya-Allah kita akan mantapkan nanti bila mana tuan-tuan, anak tuan-tuan berjaya masuk sini. Kita akan briefing sekali lagi apakah yang perlu dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan puan berada di sini nanti. Okey, kelebihan lagi kita ada stam, tuan-tuan puan, ya. Stam untuk masuk ke IPT, IPTA, ya, Timur Tengah, ya, ataupun dalam negara, okey, yang mana dijalankan pada pelajar tingkatan 6 dan pelajar tingkatan 6 juga duduk di asrama dengan tanpa ada bayaran asrama dan juga makan, ya, secara percuma, ya. Begitu juga kita sediakan peperiksaan muid. Ini antara kelebihan-kelebihan yang ada. Apa lagi yang anak-anak boleh dapat kat sini sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Bila anak-anak tuan-tuan berjaya masuk ke sini, kita sediakan, ya, beasiswa automatik RM150 seorang, ya, selama mana mereka berada di MIT ini. Kalau 5 tahun maka 5 tahun lah, ya, setiap bulan, setiap tahun, ya, selama 5 tahun. Jadi insya-Allah anak-anak akan dapat beasiswa MAIS, ya, di atas tiket pelajar-pelajar kita menghafaz Al-Quran. Ini untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan. Ya, tak kira sama ada tuan-tuan mempunyai pendapatan yang tinggi, ya, ada pendapatan atau tidak sebagainya, memang wajib dapat. Ya, beasiswa yang kedua yang kami tawarkan kat sini ialah Yayasan Selangor. Ya, anak-anak akan melalui peperiksaan pertengahan tahun, layak saja 60 ke 70% peperiksaan pertengahan tahun, ya, maka anak-anak tuan-tuan ditawarkan untuk memohon beasiswa, yang mana anak-anak akan dapat lebih kurang 700 ke 1000 setahun, bergantung kepada pendapatan tuan-tuan dan puan-puan, ya.
Bagi anak-anak yang tak dapat Yayasan Selangor, ya, anak-anak akan dapat juga turut serta dalam program-program yang dibiaya oleh Yayasan Selangor. Ya, contoh macam program motivasi, kelas tambahan dan sebagainya turut serta. Ya, okey. Itu kelebihan yang ada. Ya, selain itu banyaklah. Ya, kelebihan-kelebihan lain yang mungkin anak-anak tak nampak bila mana kita menghafaz Al-Quran, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan rasa ragu, jangan rasa risau. Mak ayah jangan risau, ni anak aku ni nak hafal 30 juzuk ke? Ya Allah, banyaknya, tebalnya. Memanglah tuan-tuan, bagi Quran yang besar memanglah takut. Bagi Quran yang kecil, kocik je kan. 30 juzuk juga dalamnya kan. Okey. Baik, jadi maknanya kita rangsang anak-anak kita kalau boleh ya menghafaz Al-Quran, banyak kelebihannya. Dan kalau boleh pada saya, bila dah anak-anak dah masuk ke Mahat Tahfiz ini, kalau boleh biarlah kekal sampailah ke tingkatan 5. Ya, rugi separuh jalan sampai tingkatan 3, kemudian nak sambung belajar di luar, ya, dengan harapan boleh khatamkan di luar. Kebanyakan yang saya jumpa ramai yang kecundang di tengah jalan. Jadi harapan saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, ya, bolehlah kita sama-sama kongsi maklumat berkenaan dengan aliran turas, berkenaan dengan Mahat Tahfiz ini. Ya, tuan-tuan bolehlah layari Facebook sekolah ataupun melalui informasi yang saya berikan melalui YouTube channel saja, ya. Jadi setakat itu saja. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan, kelemahan kami dalam mengendalikan program Temuduga Pelajar Tingkatan 1 ini. Saya sudahi dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.